Tuan ada rasa tak dia sebenarnya ada kena-mengena dengan pertama, welcome, ada korang yang ada masalah konsisten, semangat, jangan berlawan. Lepas tu susah nak fokus. Kalau kau tak buat, mempengaruhi masyarakat. okay, tuan, apa pendapat tuan tentang melihat? Sebab saya ada pendapat bila saya lihat dunia ni kan. Sebab kita semua ada hak untuk menyuarakan pandangan kita, tapi goal dia adalah untuk ke arah kebaikan. Okay. So kalau kita tengok, simple dia nak janamkan dunia ni, rosakkan lelaki. Betul. Terutamanya di golongan muda lah. Setuju. So apabila kalau kita tengok the modern world ni, lelaki senangnya bagi dia orang entertainment yang melibatkan wanita. So hidup dia akan soft porn datang daripada content creator yang wanita yang menggunakan tubuh badan lah. Okay. Kemudian video game yang bukan kerjaya. Yang gamer tu lain lah. Maksud dia main game, dia dapat payment. Ni main tak ada benefit, buang masa. Yang terlalu lama, berjam-jam lamanya. Lepas tu food industry. So bila datang, dia sebenarnya kita orang meniaga kan. So bila nak supply kepada bilion manusia, kena ada letak artificial apa semua supaya boleh repack, boleh masukkan dalam bekas, boleh hantar kat macam-macam tempat. Jadi dia datang dengan impact dia. Sekali manusia makan tu, lama-lama consume, rosak lah kepala otak, fizikal semua rosak. Lagi satu, bila terlalu banyak hiburan, malam tak tidur. Betul. Tidur tak jaga, testosterone level drop. So bila lelaki, sepatutnya lelaki ni energi dia banyak daripada wanita, betul? So dari segi fizikal ni lebih strong daripada wanita. So sepatutnya lelaki ni run the world, and sukses setiap penjuru hidup, bangunkan ekonomi, tapau banyak achievement dalam hidup. Cuma bila datang benda-benda moden ni, ramai yang terperosok tewas. Okay, so apa pandangan tuan melihat lelaki yang, kita bukan cakap semua lah, maksudnya kita cakap benda ni berlaku. Jadi kita punya message ni macam mana nak ajak lelaki terutamanya untuk kembali on track, jadi orang baik, jadi orang berjaya dalam hidup. So pada pendapat saya, based on saya cerita sikit pengalaman lah, based on managing manusia, menguruskan manusia ni, ada a few yang kita dapat case-case yang mana sampai tahap teruk, sampai tak boleh keluar bilik, sampai tak nak bercakap dan bercampur dengan orang. Dan yang tu macam mana tu maksudnya? Dia impact daripada benda-benda ni semua. So ada sampai yang paling dahsyat sekali tuan adalah sampai menerima bisikan. Ush. Itu sampai dahsyat. So macam mana benda ni boleh berlaku, kita kena pandang balik pada ketika dan satu ketika saat dahulu lah. So seperti contoh macam tuan cakap dari segi food industry lah. Dulu kurangnya makanan-makanan yang terlampau banyak kimia di dalam. Lepas tu kita pun kurang makan benda-benda pelik kan. Sekarang makan sikit je, berry memang berry-berry betul lah. Kalau kita tengok lah kan. So itu satu. Nombor dua dari segi entertainment lah. Entertainment dahulu berbeza dengan entertainment sekarang. Dahulu entertainment kita lebih berbentuk magazine, majalah, mastika. Cerita pun lebih kepada kalau tidak memuaskan suami, benda kena settle sampai mati kan. Benda ni macam tu. So zaman now ni, banyak especially on entertainment, dia tak get into the reality life. So apabila budak ni termasuk ke dalam dunia yang fantasi, delusion yang sangat tinggi, jadi diorang ingat itu adalah dunia yang paling seronok. Dan secara tak langsung bila dia masuk dalam dunia fantasi ni, body, badan apa tu tak function well. Physical dia tak betul-betul berfungsi dengan baik. So macam mana kita nak dapatkan satu tahap pemikiran, satu tahap apa orang kata motivation. Otak tak fungsi, otak rosak macam motor kan. Enjin kau dah rosak. Jalan serba-serbi boleh, bunyi sana sini semua tak ngam, end up rosak, total loss. So kita pun sebenarnya hadapi masalah yang sama lah, especially on youngsters zaman now ni. So apa yang saya nampak masih boleh di repair. Cumanya semua lelaki ni kena kembali kepada
kehidupan yang nyata, kehidupan yang normal, kehidupan yang sebenar. Bahawasanya tak ada benda yang dibuat mudah untuk dapatkan sesuatu, tak ada benda yang kita buat dan terus kaya. So nowadays dia dah didoktrinkan dengan cepat kaya. Betul tak? Nak buat ni, nak buat tu, nak kaya cepat. Nak buat ni, nak buat tu, nak kaya cepat. Nak bisnes, nak kaya cepat. Sebab orang pun tahu kalau macam bisnes ni maraton tuan. Kan betul tak? Semua orang buat bisnes, dia tahu benda ni tentang maraton. First 3 years, first 5 years, another 10 years. Dia ada fasa-fasa yang tertentu lah. So benda ni perlu diketengahkan. Technically banyak influencer kena cakap benda ni dengan benda yang betul lah. Bagi kesedaran lah. Bagi awareness yang betul lah. Ramai orang bagi awareness benda tak betul. Contoh? Benda cepat kaya tuan. Kalau kita nak sebut kat sini banyak benda lah. Contohnya bila macam tuan selalu kupas berkenaan dengan perkara apabila tengok kat social media ni, dia akan orang ni lebih baik, orang ni lebih better, kehidupan dia lebih sempurna. Dia orang akan ada comparison kat situ. Bila comparison tu berlaku, sedangkan dia tengah buat kerja hakiki ni, jadi nak shortcut. Aku nak cepat jadi macam tu. Benda ni proses. Kehidupan adalah proses. Bisnes adalah proses. Bekerja juga proses. Mana ada orang baru masuk kerja umur 18 tahun terus dapat gaji 5,500? Tak ada. Unless dia memang ada specific skills yang orang lain tak ada. Tu yang saya, based on saya punya experience pun benda yang sama lah. So saya datang daripada engineering person. Untuk duduk dalam satu level tu, dia perlukan masa. Sebab satu, kita pergi belajar, kita kena belajar tentang teori. Kita kena belajar tentang pelbagai benda tentang teori. Yang keduanya, dia kena digabungkan dengan experience lah. Sebab experience is most important. Kita kena belajar banyak daripada pengalaman. Kita kena banyak belajar daripada mentor dan orang-orang atasan lah, yang ada pengalaman yang luas. Supaya apabila kita bekerja tu, in between teori and practical tu, dia mesti selari. So nowadays ni banyak kerja yang diorang fikir pakai teori. Tapi okey, ni semua apa tuan cakap ni betul. Tapi ramai orang dah tahu. Dari sudut yang halus dia, yang orang tak perasan. Tuan rasa apa? Yang dah lama. Maksud apa? Kalau contoh kita lelaki, sekarang ni kita nak bagi mesej, lelaki tu utamanya. Cawan ni tak boleh. Apa? Cawan ni tak boleh. Air panas suka cawan ni. Oh, tak boleh. Tak boleh. Ni masak air masak tak? Okay, so apa-apa diorang kena buat pada hemat tuan? Macam mana nak bangunkan diri kita sebagai lelaki? Lelaki ni, okay, pertama sekali mungkin bagi saya exposure tentang gender role ni kurang. Jadi kita didoktrinkan vibe daripada barat ni tentang sekian-sekian, mungkin perjuangan jantina dan sebagainya. Cuma kita, dari segi kita ni, pertama kita orang Islam, datang daripada tata kelola hidup orang Melayu. So kita tak sama sebenarnya. Betul. Kan? Jadi untuk pembawaan diri tu macam mana? Pada pandangan tuan, sebagai orang yang pernah melalui fasa-fasa kita dibesarkan oleh bapa ngatuk itu yang masih traditional punya mindset tu, apa tuan rasa dari segi gender role ni? Lelaki tu sebenarnya role dia apa? Wanita role dia apa? Apa tuan rasa? Ni kalau cakap pada door saya kena ni. Tapi tak nak kena cakap lah kan. So tak, kita nak bagi exposure je. Boleh jadi orang tak setuju pun tak apa. At least ada this kind of conversation. Okay. So yang pertama sekali, dululah kita diajar dan dipupuk sebagai seorang lelaki ni daripada muda. Dia bukan keras, tetapi dia mesti ada ambil tanggungjawab. So contohnya ambil tanggungjawab. Pertama tanggungjawab most important. Seperti contoh. Ini untuk lelaki lah. Untuk lelaki. Perempuan nanti dulu. Okay. Untuk lelaki. So ambil tanggungjawab ni, pertama sekali nak jadi lelaki ni dia kena pandai uruskan diri sendiri lah. Oh, start dengan diri sendiri dulu. Betul. For the start mesti daripada diri sendiri dulu. So contohnya, kalau kita tengok zaman sekarang ni, saya kena tengok compare to zaman now lah kan. Ada satu ketika apabila pagi kita tengok lelaki umur 17 tahun berderit-derit keluar daripada kereta mak bapak dia hantar pergi sekolah. Okay. So apa yang saya nak cakap adalah, bayangkan 17 tahun 2023, parents still hantar pukul 7.30, masuk 7.20.
Masih berkuyun-kuyun lagi anak-anak lelaki, parents hantar pukul 7.30, technically dah tutup waktu sekolah. Ini tuan nampak Depan mata, dan hari-hari saya facing the same thing. So bila saya lihat 7.20 adalah waktu di mana kita dah berdiri kat perhimpunan. Kita dah berdiri dan kita dah masuk kat kelas zaman dulu. Kenapa zaman sekarang benda ni berlaku? Memanjakan anak lelaki. Ini pun salah satu masalah. Sebab anak ni kita bukan tak boleh manjakan, ni kurniaan, ni harta. Akan tetapi kita kena ingat dia adalah future, dia adalah orang yang akan bawa kita punya keturunan, dia akan ada tanggungjawab untuk bawa dia punya adik-beradik, ada tanggungjawab untuk bawa kita punya nama ke depan. So bayangkan, anak lelaki yang dah dididik dan dipupuk, tak apa, pergi sekolah lambat sikit pun okey. Ni sekolah kerajaan, bukan sekolah swasta. Ke 7.30 baru sampai. Kat mana sudut anak ni akan jadi tanggungjawab, sedangkan masa dipupuk dah tidak bertanggungjawab terhadap masa diri dia sendiri. Okey, jadi maksudnya dia punya root cause dia datang daripada parenting Parenting ke cara mendidik anak lelaki. Betul. Okey, macam tuan macam mana cara diusahakan? Mungkin tuan boleh kongsi. Macam ini saya rasa tuan berjaya mencapai sesuatu lah dalam hidup. Tuan jadi CEO, ada achievement dalam hidup. Kira tuan orang berjaya lah bagi saya. Jadi mungkin tuan boleh recall balik, apakah yang tuan rasa cara tuan dibesarkan, mungkin dulu tuan tak faham, tapi sekarang tuan rasa bagus. Dulu cara saya dibesarkan pada ketika usia 17 tahun, saya rasa sakit hati lah dengan bapa saya. Sebab saya cakap, orang tua ni tak sayang aku ke? Tuan pernah rasa macam tu? Pernah. Saya rasa macam ni bullshit gila lah kan. Contoh apa yang berlaku tu? Okay, pertama pada umur 12 tahun ni saya rasa tak patut lah. Ni 12 tahun tadi saya cakap 17 tahun tau. Parents hantar depan pintu sekolah. Ketika usia saya 12 tahun, saya dipilih untuk mengikuti perkemahan Jemuri Pengakap dekat Karambunai, Sabah. Okey. Pada ketika usia 12. Apa yang bapa saya buat, dia suruh saya full suit pengakap. Kemudian dia hantar saya di airport Senai. Sebab kita akan naik daripada Senai sampai ke KK. Sampai ke Tawau, tak salah saya. Kemudian dia hantar saya bukan sampai ke depan muka cikgu. Dia hantar saya sampai pintu depan airport Senai. Masa tu usia 12 tahun, dia cakap dengan saya macam ni. San, kau masuk kat dalam, kau cari satu cikgu yang kau familiar dengan muka dia. Tapi bukan cikgu sekolah kau, cikgu sekolah sebelah dia cakap. Biasa cikgu ni bawa pasukan bola, kau kenal dia. Pergi jumpa dia, bagi IC ni, cakap kau nak ikut naik pergi ke ni. Pergi ke Sabah. Tuan bayangkan. Saya menampak 3 langkah ke depan, saya toleh belakang, kereta tu dah tak ada. Tahap dia, bukannya dia hantar saya terus direct pergi jumpa cikgu tu, tak. Dia hantar pintu depan. Maksudnya dari segi sudut yang kecil tu, betul, training untuk jadi jantan tu berlaku. Betul. Dan saya percaya hati dia pun tak rela. Masa melepaskan kita, yelah budak, yelah tinggi mana, usia mana, tahap pemikiran macam mana. Tapi disebabkan dia nak create strong man, so they have to make decision, dan decision tu dia tak boleh nak rasa kesian, dia tak boleh nak rasa sedih. So pada ketika langkah keempat saya toleh belakang, lambaian mak saya dah tak nampak. Saya cakap ini apa perkara, apa lauk kan. Terus tuan jam masa tu? Jam panas tuan. So apabila jam panas, ni most important bapa kena ajar anak. Nombor 1, bapa kena ajar anak macam mana nak bagi instruction yang tepat kepada orang. Nombor 2, macam mana nak menerima instruction yang betul daripada orang. So contoh instruction ni kita dah dapat macam mana tau kalau daripada wanita. Okey, depan tu belok. Belok mana? Kiri kanan. So instruction tu must be tepat dan mudah difahami oleh anak dia. Contoh, kau ambil IC kau ni, kau masuk ke dalam, kau cari satu muka yang kau familiar, kemudian kau bagi IC kau ni kepada dia dan dia tahu nak bawa kau ke mana. Nombor 1 instruction dia adalah saya perlu masuk dalam. Nombor 2 instruction adalah saya kena cari muka yang saya sangat familiar tu. Dan masa saya tengah tercari-cari, ada 2-3 pak guard tu saya termenung jauh. Budak ni buat apa kan? Cakap saya cari ada kumpulan kanak-kanak nak pergi ke ni. Oh tahu, dia pun bawa. So saya nampak muka cikgu tu, saya bagi IC, oh Hassan dah sampai. Okey, baik-baik, beratur kat sini. Semua cukup. Okey, ni tiket pegang. Jadi maksudnya dekat situ tuan belajar berdikari. Betul. So apa impak dia dalam hidup? Impak dia dalam hidup saya tak pernah kisah. Kat mana pun saya dicampak, saya boleh hidup. Kat mana pun saya diletakkan, apa negara pun saya diletakkan, golongan B40, M40, T20 semua saya boleh bergaul dan saya boleh get into diorang punya conversation. So saya not macam ibarat orang kata masuk kandang harimau mengaum, masuk kandang kambing mengembek, saya boleh buat semua benda. Sebabkan saya dah ditrain untuk memahami situasi dan keadaan. Memahami environment dan keadaan ni pun anak-anak muda kena faham tuan.
Ini tak adalah simply masuk. Betul. Maksudnya dari segi manners tu, adab tu, function tu ayah lah kena ajar, betul? Betul. Saya ada pengalaman itu. Saya duduk lepak tengok phone kan. So alhamdulillah saya ni kira dikenali lah. Kalau pergi mana-mana orang kenal. So tiba-tiba saya tengah duduk, datang satu orang budak tanpa cakap apa-apa, keluarkan handphone, selfie dengan saya. Okay. So untuk dia orang ni masih okey, tapi sebenarnya itu tak ada etika. Maksudnya tidak beradab perbuatan tu. Betul. Jadi saya kat dia, mungkin bapak kau tak pernah ajar. Okay, tapi tak apa, saya bagi tahu. Setiap manusia ni, terutama dalam negara kita atau seluruh dunia ni, kita ada hak privacy itu sendiri. Betul. Okay, yang mana tidak boleh menceroboh hak privacy orang dan dia dikira salah dari segi undang-undang. Betul. Kita bukan saja tak boleh ambil selfie dengan orang tanpa izin, malah kita kalau rekod video orang tanpa izin pun tak boleh. Betul. Berapa ramai bapak dia bagi tahu anak dia? Tak ada. Kan mungkin dia tak tahu. Betul. Jadi saya bagi tahu dia, dia kata, tak boleh ya bang. Tak boleh. Tapi tak apa, kali ni awak ambil gambar dengan saya bagi tahu lain kali kalau awak pergi mana-mana jumpa orang, kena minta izin dulu. Tanya, kenalkan nama. Betul, kenalkan nama, tujuan. apa tujuan. Kok keluar pistol gitu kan, pisau apa kan. Betul. Jadi saya bagi dia lesson. Jadi saya rasa betul tuan cakap, sebenarnya dia punca daripada parenting. Itu yang saya punya message dalam video saya. Saya galakkan lelaki, kalau dia masih single, dia kena tahu pasal benda ni. Betul. Sebab esok lelaki jadi jadi bapa, akan jadi suami. So dia kena tahu apa role dia sebagai lelaki tu. Maksudnya dia akan menunjukkan jalan kepada anak-anak dia, kepada keluarga dia. Dia kena lead. Betul. Lead the family. Ya, untuk lead ni, first betul tuan cakap tadi, dia kena pandai lead diri dia dulu. Betul. Kalau diri dia pun harga, macam nak lead orang lain? Betul. So salah satu konsep yang saya guna seperti contoh saya buat kat anak-anak saya, kalau you all boleh cubalah try. Saya letak dia kat satu tempat, someone will come to her or him, akan tanya dia nama siapa, dia akan cakap duduk di mana, dia akan cakap nama tempat dan apa nama bangunan, dia dah hafal. Saya dah ajar siap-siap. Saya sampai tahap macam tu. Oh, maksudnya standby kalau betul, kalau kita hilang whatsoever apa benda, dia kena tahu. Seperti contoh kan, zaman sekarang ni budak-budak bila tanya nama siapa, dia tak nak cakap. Sebab exposure tu kurang. Maksudnya zaman kita dulu kan kita cakap, kita punya budi bahasa masih lagi elok dan bagus kan. Ni salah satu cara saya train diorang, supaya diorang tak faham kenapa kena cakap begitu, tapi dia akan membantu kita lah. So nanti one fine day diorang akan faham, bapak aku dulu train aku macam ni, train anak. Maksudnya tuan sekarang train anak-anak tu, tuan bagi tahu lah benda-benda detail. Saya cakap dengan anak seperti saya cakap dengan budak umur 17 tahun walaupun umur 6 tahun. Sampai orang pelik tengok saya. Saya cakap nombor 1, balik sekolah nangis-nangis tak boleh. Apa masalah? Contoh nangis, kawan tak nak kawan dengan dia. Contoh saya cakap, nombor 1, tak ada orang, kita tak boleh paksa orang suka kita. Okey. Orang masa awal usia macam tu dia nak belajar. Saya dah train. Bagus ni. Skill sosial. Betul. Benda ni dia berlaku tu. Berlaku kan. Dan saya tahu sebab saya dulu kita meletakkan nombor 1, saya buat comparison in between cara bapak saya dengan zaman sekarang. Tapi saya tak boleh ambil bulat zaman kita dulu. Sebab zaman kita dulu, bila kita balik menangis, apa kita dapat tuan? Getah tu. Getah tu berbilai. Kan, betul tak? Dulu lain. Dia kalau problem kat sekolah, balik rumah dia tambah. Betul. Jangan ngadu. Jangan. Kalau kau nak, kau kena settle sendiri. Sama ada kau pergi cari budak tu, kau settle table, kau one by one, tak kisah. As long kau pergi settle sendiri. Jadi zaman sekarang tak relevan cara itu. Jadi saya akan ambil mana few cara yang sesuai untuk gunakan dengan zaman sekarang. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh yang kedua, seperti contoh saya tiba-tiba sakit. Saya percaya semua family member saya, tanpa diorang tahu apa PIN account bank saya. Itu cara saya train. Contohnya tiba-tiba saya tak sedarkan diri dan semua financial memang saya yang pegang. Jadi apa nak pakai baru kita bagi. Kalau tak, maksudnya saya conquer everything. Saya jaga tahu lah nombor PIN. Tapi yang penting tak tahu. Yang penting dalam kena ada lah. Kalau tahu nombor PIN pun RM2.5 tak lepas. Contoh nombor PIN tu, tapi dia tak tahu nombor PIN. Jadi kalau nanti tiba-tiba tuan mati ke, dia apa yang dia selalu cakap dulu? Kod apa saya tak gunakan percakapan, akan tetapi saya menggunakan kaedah yang mereka kena hafal menggunakan benda kalau nak open apa-apa. Faham tak? Jadi itu cara saya lah. Sebab cara ni saya tak
tak sure lah boleh kongsikan public ke tak, sebab ada setengah orang akan cakap dia berbeza, sebab yelah kat Malaysia ni ada golongan T20, tu cara dia orang handle anak. Tapi tak apa, bagi saya dia sebenarnya cara ni tak apa, yang penting ada cara. Isu dia sekarang ni, ada orang mungkin dia tak ada langsung ambil berat on detail-detailnya ni. Dari segi how dia nak lead dia punya family. Betul. Okay, so itu pertama lah untuk ini. Okay, kalau tuan tengok sekarang ni generasi wanita, apa yang tuan boleh describe? Never give them a choice daripada kecil. Wanita? Betul. Okay. Daripada kita mesti pupuk dia orang, jangan diberi pilihan. Seperti contoh, nak colour merah ke biru? Tak boleh. Lelaki boleh. Because of lelaki will lead the family, will lead the country. Tapi perempuan tak. I mean macam kalau dalam keluarga, ketua keluarga adalah lelaki. So lelaki ni adalah someone yang akan ada masalah dan dia boleh solve the problem. Kalau perempuan tak ada emotion. So daripada kecil mesti dipupuk jangan memilih. Itu cara saya. That's why berbeza antara anak lelaki dengan anak perempuan. Dengan anak perempuan, saya tak ada bagi pilihan. Kalau nak beli botol air, satu tu je. Tak ada colour ni, tak ada colour tu, dan dia tak boleh pilih. Tapi kalau anak lelaki, saya bagi dia pilihan. Sebab benda ni kalau kita train daripada sekarang, nanti one fine day, umur 17, umur 16 tahun, kita tak payah pening dah. Sebab apa? Walaupun yang lelaki ni adik, yang perempuan kakak, tapi yang adik boleh lead the family. Tahu faham tak? Faham. Diberi pilihan. Contoh, apabila wanita diberi pilihan, berapa banyak dia nak, tuan? Faham tak? 9 nafsu dia. Betul? Kan? Tapi itu kan memang fitrah dia sebagai seorang wanita. Betul, that's why kena train daripada awal, jangan bagi pilihan. Kan nanti dia dah besar nak kahwin 3, pening kita, mana boleh. Okay, so bila tuan tengok dalam keadaan modern world ni, dengan wanita yang kita tengok kat media sosial, pembawaan diri wanita, apa pandangan tuan? Nombor apa satu, yang tuan rasa yang tak berapa okey pada pandangan tuan? Nombor satu tentang women's right lah, yang barat bawa sampai ke sekarang. Sedangkan kita kena ni cerita kembali ke zaman dahulu kan, tentang human right kan. Contoh ni daripada sudut agama lah, lelaki nak kahwin kena minta izin isteri. Contoh. Padahal tak betul benda tu. Zaman sekarang ni cuma tak nak berlaku pertelingkahan besar, perang besar. Tapi kalau kita back to zaman Sayyidatina Fatimah, anak Rasulullah, tanya Rasulullah, siapakah wanita pertama yang masuk ke dalam syurga? Rasulullah jawab seorang sahabat ni. Tahap taat dia kepada suami macam mana tahu tuan? Sayyidatina Fatimah bawa anak Hasan atau Husin, saya tak ingat, pergi jumpa dia, nak masuk rumah nak jumpa dia. Dia kata tak boleh, kena tanya suami sebab dia lelaki. Walhal ketika itu Hasan atau Husin tu kecil lagi. So esok dia datang bawa dua-dua, dia kata tak boleh. Pasal semalam tak ada Husin, hari ni ada Husin. Dia kena minta izin. Tu tahap ketaatan wanita kepada suami. Sebab maksudnya tu reward dia syurga, orang pertama. Maksud dengan syarat agama lah. Betul. Agama dia kena solid dulu baru perkara ni terpakai. Contohnya tidak boleh menindas wanita, itu betul. Dalam Islam memang banyak cakap kita tak boleh memukul. Seperti contoh isteri kita buat kesalahan, kita boleh sebat dan boleh bagi hukuman sebat kepada dia. Bukannya sebat pakai rotan. Ambil selai daun, pukul. Itu Islam punya lembut. Lepas tu asingkan tempat tidur ni lelaki yang kena buat. Tapi sekarang ni terbalik. Beramai lelaki bergurau, tidur luar. Tak boleh. Tak boleh. Wanita tak ada hak bagi suami dia tidur luar. Betul, sebab tu dunia ni dah terbalik. Pasal perempuan dah tak hormat lelaki. Maksudnya punca dia agama lah. Nombor satu agama. That's why pemahaman terhadap agama tu suami kena bagi. Okey. Suami ataupun bapa dia lah. Betul. Dia kena bagi faham agama. Seperti contoh, boleh kahwin sampai 4. Sebab Quran kata kahwinlah 4, 3, 2 atau macam 1 saja. Boleh. Akan tetapi contohnya zaman sekarang kan, kita tak boleh cakap tegaknya. Kita kena beritahu hukum agama tu boleh, tak dosa dan tak salah. Tapi kalau kau tak boleh hidup bermadu, maka berbincanglah suami isteri. Tu kita kena cakap, kalau tak boleh hidup madu, janganlah tu tinggal. Pergi buka social media, cakap laki aku sibuk nak kahwin lain. Sebab kan human right lah daripada barat. Yang menegakkan. Okay. Dari sudut pattern sekarang ni, bila berlaku, macam saya tak tahu tuan macam mana, tuan membesar. Dari segi society dalam keluarga, masa tuan membesar, kalau berlaku satu dalam keluarga, rasa malu tak nak cerita kat orang? Malu. Takkan kita sebarkan. Okay. So bila tuan tengok hari ni, bila berlaku sesuatu, bukan isu suami isteri dia, malah isu dengan bapak ke apa benda,
cerita Di-share. kepada umum ni benda biasa. Nombor satu, Apa pandangan tuan? saya dah nampak cara manusia bercerita dekat umum ni dia ada step tuan. Step pertama, status WhatsApp. Okey. Apabila start orang komen ramai, dia masuk ke story Instagram. Baru dia akan dapat full of attention daripada orang. Sebenarnya dia nak cerita kat orang supaya orang bagi dia apa nama. Mungkin ada setengah orang nak minta pendapat. Apa kejadahnya pendapat sampai 10,000 follower boleh tengok. Pendapat ni kita kena pilih orang yang tertentu yang mempunyai credibility untuk bantu kita menyelesaikan masalah tu. Bukan kita cerita kat public orang ambil share. Apa implikasi negatif yang akan berlaku bila kita membawa isu keluarga ni keluar tuan? Nombor satu, saya tengok siapa yang ada isu keluarga kat luar sana takkan baik sampai mati tuan. Maksudnya jadi lagi worse. Impak dia. Seperti contoh kita ada 5 beradik. Maksudnya mungkin sebenarnya isu tu boleh selesai. Betul. Dia boleh kembali menjadi silaturahim semua okey. Betul. Disebabkan dah terbuka maruah kepada seluruh jagat raya ni. Jadi disebabkan itu dia ada satu perasaan yang selama-lamanya lah. Dia bukan sifat kemaafan tu dia kurang. Contohnya walaupun dia adik-beradik, dia tak percaya kakak aku pernah cerita kat social media. Bagi jahanam lah. Raya salah minta maaf tapi dalam kemaafan tu dia tak ada. So ni robohnya satu family. Sebabkan benda-benda macam ni. Jadi okey. Cuma ada tak tuan rasa bila influencer ataupun selebriti ni menjadikan perkara ni normal. Jadi dia akan diikuti oleh, sebab bagi saya orang-orang yang ramai follower ni dia ada pengaruh. Betul. Adakah tuan rasa disebabkan diorang ni yang start benda-benda ni diikuti oleh orang biasa? Nombor satu, dekat dalam dunia ni tuan, apabila Amerika start declare diri dia adalah penentu, maka Russia cakap apa benda pula engkau yang nak menentu? Kau siapa? Ada surat ke yang lantik engkau ni? Blok negara terbesar. Faham? Jadi dalam konteks social media yang influencer ni kena faham, nombor satu, influencer ada 2 side. Satu side influencer, attention influencer. Satu side ni lah yang banyak bagi information. Yang bagi information ni kena come out terus. Ada isu yang mesti counter dan tibai terus. Bukan kita marah dia, tak. Kita bagi solution. Contoh, kalau kita ada problem, nombor satu, mesti dalaman keluarga saja yang buat. Contohnya influencer-influencer yang berani voice out lah. Tapi most of saya tengok zaman sekarang ni dah macam kecut pasal takut kecaman daripada netizen lah. Kalau takut kecam tak payah jadi influencer. Betul tak? Betul. Diorang kena make something right lah. So Sebab tu benda paling best adalah cakap benda yang ramai orang setuju. betul, benda yang general. Ramai tak penting. ramai orang suka kan. Tapi ada influencer yang berani untuk voice out. Okey je kalau dia bercakap tentang contohnya bab lelaki dengan perempuan, ramai orang start keluar, ramai dalil start keluar. Tapi bab-bab macam ni, pergaduhan ni makin diapi-api kan. Contohlah berlaku pasal anak bertahun-tahun jadi penyanyi. Lepas tu beli rumah, rupanya rumah banglo anak punya. Lepas tu bila anak dah kahwin, anak mesti dengar cakap suami 100%. Okey. Akan tetapi suami tu bukannya zalim untuk membuang keluarga-keluarga. So the reason kat sini yang kita tengok apa yang berlaku hari ni dah tak best. Si suami, anak bercerita dekat sekian punya social media, si isteri ni anak cerita, mak bercerita. Jadi maksudnya zaman moden ni kita kena bagi pendedahan dekat masyarakat tentang pengurusan konflik lah. Betul. Macam mana, okay, sebab kita manusia, sepanjang hidup ni kita akan berlaku konflik lah hidup kita kan. A part of life. So bila berlaku konflik, apa nak kena buat? Mungkin kena ada pendedahan macam tu lah. Mungkin orang ingat social media ni asalnya terbina. Contoh Facebook, pada asalnya untuk cari jodoh tu kan. That's why dia tulis status kita tu kahwin ke single. Yang kahwin pun letak single. That's why zaman mula-mula lu mudah dapat. Mudah dapat gegel lah kat situ. Tapi lama-kelamaan orang tanpa orang perasan, social media, kita bukan nak cakap satu-satu ni lah, semua lah kita cakap genre on social media ni, saya rasa dia lebih kepada dia dah getting worse. Dia sampai ke tahap menjadi fitnah akhir zaman. Kenapa saya cakap macam tu? Within second, walaupun berita tu tidak benar, tuan bayangkan boleh sampai kat Uruguay, Trinidad, Tobago, Korea. Orang Korea pun boleh tahu. Faham tak? Orang Israel pun boleh kenal Malaysia macam mana. Dia berjumpa orang Melayu pun tak pernah. Disebabkan semua social media lah. Okay. So benda ni bahaya lah. Saya boleh, apa orang kata,
Kalau tak dapat dikontrol kan, benda-benda yang akan jadi fitnah zaman lah, yang mana akan merosak. Jadi apa tuan pastinya tuan rasa solution kepada masyarakat kita? Siapa yang kena main peranan untuk mendidik ahli keluarga ataupun siapa punya peranan untuk ajar dia orang cara berinteraksi dengan bersosial dengan masyarakat menggunakan media sosial? Nombor satu orang tu mesti lelaki. Sebab lelaki tak pernah bercakap based on emotion. Dia akan bercakap based on fact. Dia bercakap based on rules. Dia akan bercakap based on discipline and attitude. Mesti lelaki, tak kisah. Bapa, abang, adik lelaki, abang ipar, bapa saudara, ni semua orang kena ambil tanggungjawab. Okay. Tapi nowadays ni, because of wanita too loud, saya nampak lelaki makin kurang cakap. Sebab dia ingat dengan dia kurang cakap tu, memberi solution kepada isteri dia untuk tak bebel sebenarnya salah. Bila benda tuan tengok kat movie pun dia ajar. Dekat drama TV3 dia ajar bahawa benda tu dah diajar. So patut pengarah TV ni kena faham. Buatlah cerita reality betul-betul. Jangan buat cerita apa orang kata fantasi. Dia normalisasikan kan benda tu. Tu tak okey lah. Benda tu jadi normal. Lama-lama bila benda dah rasa macam ibarat pegang tangan wanita dah dinormalisasikan, yang tanpa ada ikatan apa-apa, sebenarnya dosa. Tapi bila benda tu dah jadi normal, tak perasan dosa. apa yang jadi impak kepada negara kita, benda tu normal. Budak-budak buat normal. Kat Indonesia dah lama tuan. Movie-movie Indonesia, orang Islam cium mulut, kan? Bercium, bercumbu antara lelaki dengan perempuan di dalam movie-movie di Indonesia, dan dia dah dinormalisasikan. So orang kat sana rasa kissing in public ni normal. Kat Malaysia ni masih belum. Dan saya percaya dalam masa 3 hingga 5 tahun ni, benda ni akan, kalau tak dikontrol, dia akan jadi normal. So tu bahaya untuk kita lah. Maksudnya kita terutama dalam negara Malaysia ni, pertama yang majoriti beragama Islam. Betul. Kedua yang berbangsa Melayu. Kemudian kita ni hidup dengan tata kelola, adab, tata susila. Jadi kita kena memperkasakan pemahaman tentang agama dan juga etika hidup dalam masyarakat kita lah. Betul. Maksudnya. Contoh lagi cuma ada tak tuan rasa mungkin budak-budak muda ni bila dia tengok yang advice ni pun, yalah macam kita pergi sekolah. Tuan pernah nak pergi sekolah, ada cikgu ni bagus dia ajar, tapi dia apa yang dia ajar tu betul, tapi cara dia mengajar tu tak best. Betul. Jadi ada tak tuan rasa skill menyampaikan maklumat tu penting untuk lelaki belajar? Betul. Salah satu the reason kenapa saya ada passion dalam mengajar budak-budak kat Auto College dalam gunting rambut, dan saya akan cari 1001 cara untuk memberikan pembelajaran, konsep pembelajaran itu dengan mudah difahami, menggunakan bahasa yang mudah difahami. Saya sendiri pernah kena tuan. Satu ketika dulu saya belajar kat college, saya fail satu subjek disebabkan lecturer yang ajar ada PhD tetapi bangang dalam communication skills. Okay. Seriously. Okay, you ambil pneumatic is bahagian daripada ni, jadi dia akan menggerakkan current elektrik. Apa pun jatahnya ajar ni tu. Ajar ni dia mesti penuh dengan semangat. Dia kena buat budak-budak ni rasa bersemangat nak belajar, bersemangat nak datang sekolah. Dia kena make sure budak-budak ni apabila tengok wajah dia je, dia akan dia akan be the first cikgu yang diorang suka, excited nak datang, nak jumpa, nak tanya on sharing session. Jadi maksudnya orang pempengaruh ni, betul, kena ada skill. maksudnya orang-orang yang berpengaruh dalam baik organisasi keluarga iaitu suami, baik dalam media sosial, dalam organisasi, orang tu sebagai ketua tu dia kena berperwatakan, dia tu mesti menarik. Maksudnya dia kena belajar communication macam nak bina pengaruh. Betul. Bila dia cakap dia tu tak kosong. Cakap tu boom. Betul. Boleh bagi impact. Betul. So benda ni adakah boleh dilatih tuan? Skill komunikasi ni? Boleh. Sebab saya jenis orang introvert dulu. So since saya start belajar berniaga kat jalanan produk tuan tu, yang saya berniaga kat pasar malam tu, tuan ingat saya apa? Malu. Rupanya kita rasa orang tengok kita pelik, tapi bila saya letakkan diri saya sebagai customer, tengok orang jual, saya tak rasa pelik tengok dia. Dah memang berniaga macam tu cara. Oh, maksudnya persepsi kita banyak create sendiri dalam otak kita. Contoh, apa orang kata nanti, kenapa kerja kahwin buat kecil-kecil, apa orang kata. Tu persepsi stigma macam tu kena buang. Orang nak kata apa, katalah. Dia contohnya tu lah. So sebenarnya, tapi kalau kita tengok 10 billionaire dekat dalam dunia tuan, kalau kita tanya dia, dia akan cakap antara 10 langkah nak jadi billionaire, nombor 1 kena ada communication skill. Dan saya percaya benda tu. Kalau kita tengok kepada sesiapa, contohlah Rasulullah,
macam mana dia handle sahabat dia Nur Aiman yang kepala tak berapa nak okey. Delegate datang jumpa Rasulullah nak deal pasal yalah negara dia pergi sembelih unta orang. Macam mana cara Rasulullah menggunakan komunikasi skill yang sangat tinggi. Kan? Unta orang tu kawan para sahabat ni dah bunuh. Macam mana dia deal? Dia kata pergi cari unta yang paling bagus, paling mahal, kita gantikan balik. Dijumpa balik delegate tu, dia cakap baik-baik. Communication skill ni daripada dulu dia dah dipupuk. Okey, maksudnya semua orang kena cari jalan macam mana, terutamanya lelaki lah. Betul. Kena improve communication skill. Sebab daripada cara kita berkomunikasi, secara tak langsung kita akan create pengaruh. Sebab apa? Dengan cara kita menyampaikan sesuatu, membuatkan orang rasa suka nak dengar, membuatkan orang rasa ada manfaat untuk dia dengar, buatkan orang rasa kalau dia stay dalam video ni ada manfaat untuk dia dapat. Betul. Tuan rasa contoh generasi muda kan, cuba okay, kalau ada orang tu dia pakai seluar, tali pinggang sampai pusat, rambut sikat tepi, spek ngam-ngam mata, dia cakap kat budak-budak muda. Dengan satu lagi, dia botak, spek hitam, badan ada shape. Okay, bila dia cakap dua ni, tuan rasa mana lagi Gen Z akan rasa ada impak? Yang botak lah, pakai spek mata sebab rasa dekat dengan dia. Contoh kalau kita contohlah kita nak mendekati Gen Z ni, nombor satu kita kena apa yang in trend diorang lah. Apa dia orang pakai, brand apa dia orang tengah in, benda apa yang tengah hype. Kalau kita follow mudah nak dekati. Maksudnya kita kena benda repo. Betul, repo. Kena ada benda persamaan supaya message tu sampai dekat dia. Dia tak rasa tepat, dia tak rasa kita ni berbeza kan. Betul. Sebab zaman dulu kita berkawan dengan orang-orang lebih usia daripada 10 tahun daripada kita kan. Seperti contoh, dia banyak ajar, kau kalau nak buat macam ni, jangan buat macam ni, secara tak langsung kan. Tapi zaman sekarang tak ada tuan. Budak-budak sekarang lebih guna kepada bercakap teknik ujung bibir. Betul. Udah. Okey. Ya, kalau tak tengok, kita tak apa dia cakap. Ada. Semua tuan. Kalau tengok budak-budak muda zaman sekarang, mana ada nak cakap loud sangat. Kan? Menyuarakan pandangan. Sebab dia takut salah. Daripada mana datang takut salah ni tuan? Pasal ramai orang dah start boleh komen. Jadi semua orang jadi takut cakap. Orang boleh menidakkan. Jadi semua orang takut cakap. Jadi macam kita ni. Jadi orang takut, orang rasa contradiction tu adalah satu yang tak boleh diterima. Rejection. Tapi sebenarnya contradiction, perbezaan pandangan tu semua adalah sebahagian daripada hidup. Betul. Jadi diorang kena biasakan diri bahawa it's okay to be reject. Contoh kena reject. Buat konten kena reject. Kalau sakit hati baca apa buat? Ni skill. Tak payah baca komen. Kan senang. Kalau sakit hati, kalau orang kata kalau padam komen tu tak gentle, tak payah baca. Ini contoh skill-skill yang simple yang orang ramai tak tahu. Tapi ada orang dia akan duduk dalam bilik gelap, dia akan baca benda-benda negatif tentang dia. Iya. Ada orang macam tu. Lepas tu dia down. Lepas tu besok, lusa, tulat hilang daripada radar social media. Sedangkan sebelum ni dia wujudnya dia disebabkan dia share benda-benda bagus. Jadi ramai orang dalam benda-benda gini. That's why ramai kita tengok budak zaman sekarang tak nak voice out. Takut. Yalah nombor satu, siapa yang akan jadi pembangkang utama? Parents lah. Lepas tu generasi senior sikit Tuan bayangkan betul tak betul parents ni, bila kau tak ajar anak kau, bila anak kau buat, kau kata salah. Ajarlah, didiklah daripada awal. So that's why society ni jadi bingung tuan. Jadi cacar marba, jadi huara. Jadi yang hidup ni semua jadi huara lah. Jadi maksudnya setiap hierarki tu memberikan impak dalam masyarakat. Maksudnya orang dewasa, betul, parents, even anak-anak tu sendiri, Gen Z tu sendiri, para pendidik. Setiap rantaian ni, hierarki ni semua dia ada peranan dia, impak dia. Betul. Dan benda ni jadi rosak. Contohlah, baru-baru ni depan mata saya. Cikgu, apa masalah anak saya? Anak puan ni sekian. Oh, dia selalu dia gini tau, gini kat rumah dia macam ni. Boleh tak cikgu tolong tengokkan anak saya, tolong ajarkan anak saya. Sepatutnya as a parents kita datang jumpa cikgu, anak saya macam mana? Apa yang saya boleh bantu cikgu di sekolah supaya anak saya cepat belajar? Kan beza tak? Beza tak? Sekarang parents rasa anak ni bukan salah satu, dah pergi sekolah je bukan tanggungjawab dia untuk bagi pandai. Ini silap. Maksud dia letak 100% tanggungjawab sekolah. Simple je tuan.
contoh parents yang bekerja. Anak hantar kat mengasuh, hantar kat sekolah pukul 7 pagi. Parents kerja daripada pukul 8 sampai 5.30. Technically 8 jam dah tak bersama dengan anak. Balik tu baru dia dapat ambil. So ambil, kalau yang dah diatur hidup, pukul 10 kena tidur. So in between daripada dia ambil pukul 6, 7, 8, 9, 10. 4 jam je tuan. Sebenarnya dia hidup dengan anak dia dan dia ada masa dengan anak dia untuk ajar anak dia. So saya punya advice very simple. 4 jam ni gunakan yang sebaik mungkin. Sebab apa? The rest of the time anak tidur tuan. Nak cakap apa? Lepas tu esok pagi dia akan ulang benda yang sama. That's why benda ni jadi rosak. Maksudnya sebelum kita cerita tentang nak bangunkan ekonomi ke, cari duit banyak ke, jadi orang berjaya, maksudnya pengurusan hidup tu ramai orang ada problem lah sekarang ni. Ramai orang tak perasan. Bukan ada problem. Problem tu memang dah wujud lama. Cuma dia tak tahu. Kenapa anak aku tak nak dengar cakap aku? Memanglah bro, anak kau tak nak dengar cakap kau. Kau duduk dengan anak kau 4 jam je, 5 jam je. Lepas tu kalau kau balik lewat, lepak dengan member kedai mamak, main snooker, main lucky ball tak habis-habis, balik malam anak dah tidur. Besok pagi kau jumpa anak, kau hantar pergi sekolah. Okey, jadi anak yang rajin, sekolah bagus-bagus dengan cakap cikgu. Lepas tu tengah hari bukan kau ambil, van sekolah ambil, pick up. Hantar pergi sekolah bukan kau hantar. Tengah hari, petang baru kau ambil balik. So berapa jam je kau ada masa? That's why kena gunakan masa yang dia tu betul-betul. Maksudnya bukan pasal kuantiti tapi kualiti. Kualiti. Walaupun sikit masa tu kena berkualiti. Tapi saya nampak ramai orang nak escape masa-masa macam tu. Faham tak? Mak jaga awak ni penat tau. Gini-gini, mana penatnya? Penat kerja. Okey, kau perasan tak dalam zaman moden ni, mungkin kita pernah membesar di dua zaman kan. Kita membesar tengok, saya adik-beradik ramai. Saya tengok mak saya besarkan adik-beradik. Lepas tu dengan siap jaga anak orang lagi. Steady. Tapi hari ni kalau tengok generasi yang sekarang ni, ada yang anak seorang jadi stres, jadi kecelaruan dan sebagainya. Apa tuan rasa apa? Ada sampai tahap tuan, saya pernah dengar statement bahawa anak ni dah macam bukan rezeki daripada Allah. Sampai kita tuan ada rasa tak dia sebenarnya ada kena-mengena dengan pertama, cara seseorang wanita tu dan lelaki tu, cara dia apa dia buat waktu remaja. Betul, salah satu kan? One off. Kedua, dari segi dia punya pemakanan dia. Betul. Kan? Ketiga, kemungkinan persediaan dari segi mental dan fizikal untuk mendirikan rumah tangga tu. Betul. Kan? Jadi mungkin ada banyak faktor lah. So saya rasa kita kena banyak bagi exposure dekat generasi-generasi muda ni. Dari satu, tuan tengok lah sekarang ni, sorry to say lah tuan, dulu kalau benda-benda yang melibatkan memeningkan kepala ni, ni semua, kita faham lah lelaki banyak terlibat. Kan? Tapi sekarang perempuan ada king. Sekarang yang pelik tu, wanita yang terlibat dengan benda ni adalah benda biasa. Betul. Dia ada king now, bukan lelaki. Itu. Jadi so kita tengok apa yang akan berlaku 10 tahun, 20 tahun daripada sekarang. So golongan-golongan yang akan melahirkan anak apa semua ni, yang ketika zaman remaja itu belum kira lagi body count. Maksudnya jumlah lelaki yang pernah ditiduri. Okay. So dia ada kena-mengena dengan emosi seorang wanita dan sebagainya. So dia akan bagi. Sebab tu kalau tuan tengok sebenarnya memang kita bincang punya panjang ni. Bila kita berbalik kepada dia punya solution, dia adalah agama tuan. Betul. Kena kembali agama. Jadi marilah kita semua kawan-kawan yang beragama Islam kembali kepada ajaran agama. Kita pun liar juga kan, namun jinak. Kita maksudnya nakal tu kita berakal. Sebab tu kenapa agama? Sebab agama ni solid. Haram. Betul. Tak ada bincang dah. Betul. Okay? Haram is haram. Tak payah fikir macam mana, tak boleh buat. Jangan. So kalau kita tengok yang menjahanamkan orang hari ni semua adalah benda-benda punca daripada yang haram tu. Sebenarnya langgar juga yang itu. Dia ada orang tuan, ada types of person, ini adalah haram, aku tak buat. Okay. Ada type of person, ini adalah haram. Contoh arak. Tapi dia masih buat. Tapi dia cakap hukum minum arak adalah haram, dosa aku takkan diterima 40 hari setitik minum. Dia akan cakap, ada sampai ke tahap ini adalah haram. Sampai ke tahap siapa cakap haram? Contoh. So apa? Benda tu dah jadi normal. Kan? Pagi-pagi Mak Saleh pening tuan tengok orang Melayu kita. Pagi tengah hari buta dah kena lika. Dia kena time sejuk.
Kan dah kena brandy whatsoever, time sejuk, nak panaskan badan. Kita orang letak segini. Kita letak tu cawan, nogak tu, one shot. Telinga merah, mata merah. Tu pasal Mak Saleh kalau tengok orang Melayu, oh handal. Ni golongan-golongan handal ni. Sebab handalnya tak bertempat. Faham tak? Jadi normal. Jadi sebenarnya semua orang ada ruang lagi lah untuk jadi Kembali. orang baik. Betul. Semua orang ada Saya- peluang. Mungkin dia tak ada. Dia macam ni tuan, yang menariknya tentang perkara-perkara yang melibatkan nasihat ni, kemungkinan besar ada orang dia tak perasan dia sedang bergelumang dengan perkara tu. Dan itu tak elok untuk dia. Memang nampak macam pelik, Betul. tapi ada orang sebab dia dah terlalu lama bergelumang dalam tu, dia tak tahu yang mana hitam yang mana putih. Ini adalah orang kata, ada setengah orang panggil istiraj lah. Contohnya dia buat macam-macam dosa tuan. Tetapi dia tak pernah kena apa-apa. Oh. Sebenarnya Duit banyak, hidup. Dia kata saya tak pernah rasa. Inilah sebenarnya Allah bagi. Allah bagi apa? Engkau tak mampu nak buat sedikit pahala pun. Kau dah cuba tak boleh. Tuan faham tak? Jadi manusia-manusia macam ni tak sedar. Dia ingat apa yang dia buat satu hari nanti, Allah bagi aku ruang dan peluang untuk aku bertaubat. Tapi buat benda yang sama. Dia simple je. Saya tak ada nasihat untuk orang-orang nak taubat ni, simple je. Kalau as soon as possible dia set kat kepala otak dia bahawasanya apabila bangun esok dia mati, itu adalah tips yang paling cepat untuk cepat taubat lah. Maksudnya start tinggalkan Maksudnya kena benda takut larang. mati lah. Mati ni bukan, sebenarnya kita tak takut mati pasal pasti. Mati itu pasti. Tapi bagi golongan-golongan tak ready, kita lain tuan, kita champion. We are ready facing any apa benda yang mendatang, kita ready. Jadi orang yang tak ready ni, orang yang semalam nogok 3 gallon liquor, apa cerita kan? Betul tak? So benda-benda macam ni lah. Lagi satu awareness lah. Tapi nowadays saya tengok kebaikan social media ni, seperti contoh banyak ustaz-ustaz kita dah menggunakan platform ni untuk berdakwah. Technically is good. Cumanya ada certain manusia ni dia kena gunakan dengan betul lah. Contohnya konten ustaz tu panjang tapi dipendekkan. Janganlah buat macam tu. Keliru lah, dia keliru. Contoh dapat soalan, ustaz boleh ke ambil uduk sambil berbogel? Contoh ustaz kata boleh. Kan? Kan? Ustaz kata contoh boleh ambil uduk sambil berbogel. Tak boleh ambil uduk sambil berbogel, tak boleh lah kalau duduk depan orang. Dia cut benda tu jadi pendek. Tak boleh, bagi tergantung. Dia mesti agama punya maklumat mesti tepat. Kalau panjang dia 5 minit, maka 5 minit lah panjang dia. Maksudnya dia kena berbalik kepada tanggungjawab lah. Bila kita dilahirkan sebagai orang Islam, tanggungjawab semua orang untuk faham agama tu datang daripada keinginan dia sendiri. Betul. Maksudnya bukan sekadar apa yang tunggu orang ajar baru dia tahu. Maksudnya kena cari. Kena cari, kalau ada sesuatu berlaku tak pasti, cari orang yang ahli, belajar untuk faham. Orang sekarang ni banyak cari bila hukumnya tuan. Ni tercuit ni apa hukum? Apa terkuih sana apa hukum? Atau makan sikit apa hukum? Bawa fiqah kan. Fake kan. Tapi benda-benda lain, banyak lagi benda yang dia kena tahu. Banyaklah benda. Cumanya benda ni dia kena jadikan orang kata makanan harian lah. Kan. So tak tahulah, macam saya di Johor sekolah agama start daripada kecil dah ada. Maksudnya darjah 1 sekolah kebangsaan, darjah 1 sekolah agama. So benda-benda maka darjah Balik 5 kebangsaan ada sekolah agama kan. jadi darjah 5, darjah 6 tu kita dah belajar tentang menguruskan hukum-hukum yang berat. Contohnya macam mayat dan sebagainya. Ini kalau ada orang mati, tuan tanya niat sembahyang mayat, ada yang sujud nanti tuan. Betul percaya tak? Solat jenazah. Solat jenazah. Sujud ke mayat. Sujud ke mayat. Tuan percaya tak? Siap-siap ada orang tak tahu. That's why kalau kita tengok Ustaz kalau nak semayangkan solat jenazah, siap dia cakap dulu ni apa dia, sebab benda tu jarang berlaku. Takut ada yang tersujud. Jadi kalau dah tersujud tu, jadi bila dah kantoi, orang nak ambil kamera, alasan dia apa? Saya solat sunat. Sunat abang kau ngadap mayat. Kau banyak lagi tempat lain kau boleh buat. So at least kena tahulah benda-benda basic. Bukan kena tahu, wajib tuan. Okay, so jadi ni tanggungjawab Lelaki. pertama lelaki lah. Bapak dia tu selalu always kena remind. Banyakkan remind. Bagi tahu, ingatkan. Sebab manusia ni kita tahulah, kita pun sama mudah lupa kan. Dia bukan bebel, dia remind. Jadi kita pun mudah lupa. Jadi kadang-kadang bila ada dengar benda-benda macam ni, oh yelah. So itu sebenarnya bagusnya dia menasihati tu. Betul. Kena ada yang aktiviti menasihat. Tu saya percaya dia golongan muda, dia kena selalu ada orang dewasa di samping dia. Betul. Katakanlah contoh dia muda tapi katakanlah dia tak ada ayah ataupun ayah dia tidak memainkan peranan. So dia kena ambil tanggungjawab tu
Mungkin pergi cari bapak saudara dia. Betul. Ataupun abang dia. Ataupun siapa orang yang luar daripada keluarga dia yang dia rasa orang tu elok. Kena ada tu. Betul. So sebab dia wisdom daripada experience ni dia lain. Betul. Kan? Dia datang wisdom based on experience dalam hidup. Apa yang kita bertemu benda yang real. Oh, aku pernah berlaku macam ni dulu. Macam mana aku buat? Betul. Apa aku rasa? Kau rasa macam ni sekarang kan? Macam mana awak tahu? Faham tak? So itu nama dia pengalaman. Betul. So mungkin kadang-kadang kita harapkan kita punya podcast ni dapat disebarkan kepada ramai orang. Sebab kita tak ajak orang jadi jahat. Okay? Kita nak ajak orang ke arah kebaikan. Cumanya dalam keadaan nak ajak orang ke arah kebaikan tu, orang kena faham dia ada hukum yang kita tak boleh tolak. Dia ada hukum memang datang daripada penduduk langit. Ini orang semua kena faham. Hukum daripada penduduk langit ni. Maksudnya hukum-hukum yang Quran dah tulis. Memang Allah yang bagi. Ini janganlah di-deny. Lelaki tak boleh. Contoh ada lelaki ni kahwin lain macam saya cakap tadi. Tapi dia akan pusing kepada tanggungjawab lelaki macam mana. Buat puasa macam dia selekor. Tak. Itu boleh. Dia kena cakap dan dia kena akui. Cumanya kena adil, sama dan sebagainya lah. Itu yang kita nak. Hukum tu jangan ditolak bulat-bulat. Jangan dimanipulasikan kepada perkataan ayat Quran tu supaya orang rasa ayat dia macam tu lah maksud saya. So kena banyakkan education lah, pendidikan dalam masyarakat. Betul. So okay guys, so terima kasih kepada episod. Tapi sebenarnya